Bila kita lalui yang empat-empat ni, kita fahamlah. Semua puji, selagi ada puji, semua tuju pada Allah. Allah puji Allah. Dalam Quran Allah kata diri dia maha besar, maha berkuasa, maha pemurah. Puji itu kena pada Allah. Yang kedua, Allah puji makhluk. Dalam Quran surah Sad ayat 44, sesungguhnya kami dapati dia, Nabi Ayub, seorang yang sabar. Allah puji Nabi dia orang yang sabar. Sebenarnya siapa yang buat dia jadi sabar tu? Allah yang buat dia jadi sabar. Dia tak ada kuasa nak jadi sabar dari segi hakikatnya, bukan syariat. Jadi yang buatkan Nabi Ayub tadi sabar sebab Allah jadikan dia sabar. Jadi puji itu jatuh pada siapa? Jatuh pada Allah juga. Allah yang sabar. Yang ketiga, makhluk puji Allah. Ya Allah, Engkau lah yang maha pemurah, kabulkanlah doa kami. Kita puji dia sebagai yang maha pemurah, kena pada dia juga. Yang keempat, makhluk puji sama-sama makhluk. Oi, Tok Ketua kita ni bagus. Dia ni orang yang adil. Dia penyayang kepada masyarakat kampung. Pemurah pula tu. Yang kita duk puji adil, penyayang, pemurah, bagus ni, kena pada siapa? Dia tak kena pada ketua kampung. Sebab Tok Ketua kita tadi tu, dia jadi adil, Allah yang buatkan dia adil dari segi hakikatnya. Dia jadi penyayang, Allah yang buatkan dia jadi penyayang. Sejak azali lagi Allah tentukan dah. Dia ni adil, dia ni penyayang, dia ni pemurah. Allah yang punya kerja semua. Jadi keempat-empat jenis pujian ni semua kena pada Allah. Jadi bila kita sebut Alhamdulillah, semua puji, segala puji yang cantik, yang bagus, yang baik, segala puji yang ada ni kena pada Allah. Jadi sedap bila kita zikir Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita faham dah maksudnya dari segi hakikat. Bahagian yang kedua, sebab apa sesuatu itu jadi rahsia? Sebab benda itu kalau disebut kepada orang-orang yang tak belajar, dia akan bawa kekeliruan, bawa kemalaratan, bawa mudarat pula. Tapi benda itu kalau mereka datang belajar, boleh dipaham. Dengan akal boleh capai. Yang pertama tadi, dengan akal tak boleh capai. Dia kena lalu jalan mukasyafah. Yang kedua ni, dengan akal boleh capai. Tapi disebabkan orang-orang yang tadi dia tak belajar, dia tak menghayati, kalau kita cerita dekat dia akan datang masalah. Contohnya, kalau kita kata yang mengenal itulah yang dikenal, yang menyembah itulah yang disembah. Kita cerita sama-sama kita faham dah maksud dia lain. Bukan kita nak kata kita ni dengan Allah tu sama, tak. Ataupun kita kata aku tengok batu, aku nampak Allah. Bukan kita nak kata batu tu Allah. Jadi sama-sama kita faham. Tapi kalau kita cerita kepada orang yang tak belajar, dia akan datang mudarat. Sungguh pun perkara ni kalau dia datang belajar, akal dia boleh sampai. Cuma dia tak datang belajar, akal dia tak sampai, kita tak boleh nak cerita, nak sebar pada dia. Akan datang masalah. Kata Imam Al-Ghazali, hal-hal tersembunyi yang tidak mahu Nabi-Nabi dan orang-orang siddiq menyebutkannya ialah apa yang dapat difahami pada diri hal itu sendiri, yang tidak menumpulkan pemahaman daripadanya. Maksud dia dengan akal boleh capai, tetapi menyebutkannya membawa melarat kepada bahagian terbanyak dari pendengar. Tapi kalau kita cerita, dia akan, orang lain akan salah faham, terkeliru, dan tidak membawa melarat kepada Nabi-Nabi dan orang-orang siddiq. Bagi Nabi-Nabi, benda-benda cakap yang kata yang mengenal itulah yang dikenal, mereka faham semua, tak ada masalah. Bagi orang yang belajar pun insya-Allah faham. Hal itu boleh dicapai dengan akal fikiran, tetapi terpaksa dirahsiakan, disembunyikan, tak diceritakan daripada orang ramai. Dirahsiakan tu sebab kalau disebarkan, hal tu akan jadi fitnah kepada mereka. Orang ramai biasanya akan tidak faham, akan salah faham, akan terkeliru. Oleh itu lebih baiklah tak disebarkan. Contohnya Imam Ghazali bagi rahsia takdir. Kita katakan keburukan diciptakan oleh Tuhan. Tuhan dah tetap siap-siap dah. Apa yang buruk, apa yang maksiat, apa yang hodoh, apa yang baik, apa yang taat, apa yang cantik, semua Tuhan dah tetap siap-siap. Dia jalankan saja apa yang telah dia tetapkan tu sebagai bukti kepada ketetapan dia tu. Kalau kita cerita macam ni, kepada sebahagian orang akan datang masalah. Lebih baik jangan cerita. Bila kita kata baik buruk semua Tuhan buat,
Cantik, hodoh, semua Tuhan buat. Kita taat ke, kita buat maksiat ke, kita derhaka ke, semua Allah buat. Bila cakap macam tu kepada orang yang tak belajar, akan datang masalah. Kita, oh jadi yang aku duk mencuri ni Allah buat lah. Allah buat lah. Oh kalau Allah buat, tak ada masalah. Allah yang buat. Aku merompak ni, aku menipu ni, Allah yang buat. Saya pernah cerita lah, ada seorang kawan, dia belajar ilmu hakikat, dia terkenal yang ni. Dia kerja di pejabat, kira nak menipu. Pergi kerja lambat, lepas tu selalu tuang, kerja tak buat, duit pun seleweng. Dia tanya, kenapa jadi macam ni? Siapa yang buat? Dia tanya dia, siapa buat? Kita belajar hakikat, dia pun belajar. Allah buat, kamu nak salahkan Allah kan? Kita susah nak jawab, sebab dia dah terkenal virus tu, payah. Virus Jabariyah tu. Jadi kepada orang-orang macam ni, lebih baik dah tak usah cerita. Tapi dalam keadaan dia belajar tu, bayangkan orang yang belajar pun boleh tersangkut macam tu, apatah lagi orang yang tak belajar kan, lagi tu. Jadi antara bukti baik pun Allah buat, yang tak elok pun Allah buat. Kita bagi contoh hari tu, budak baru lahir, dua ibu sama-sama nak lahir anak. Katil yang pertama, dia lahir anak tiba-tiba cantik. Siapa yang buat anak tu cantik? Allah. Ibu yang kedua lahir anak tiba-tiba buruk, tak cantik. Siapa yang buat? Adakah selain Allah yang buat? Allah juga yang buat. Jadi baik ke buruk ke, Allah yang buat. Allah dah tetap sejak azali dah. Cuma kita tak boleh ambil itu sebagai hujah kita nak buat benda-benda salah. Singa, dia makan rusa. Siapa yang buat dia jadi garang, jadi ganas? Allah yang buat. Rusa, dia makan daun-daun, dia tak makan binatang lain. Baiklah, siapa yang buat? Allah juga buat. Jadi baik Allah buat, yang tak baik pun Allah buat. Nabi-nabi, malaikat, siapa buat? Allah buat. Iblis, syaitan, siapa buat? Takkan kita nak kata ada benda lain buat? Dan Allah juga buat. Allah juga buat. Iblis, syaitan, jin-jin jahat, semua Allah buat. Dia baik ke buruk ke, Allah yang buat. Dia tetap sejak azali. Cantik ke hodoh ke, Allah buat. Dia tetap sejak azali. Taat ke maksiat ke derhaka ke, Allah yang buat. Allah yang atur sejak azali lagi. Cuma kita kena pandai seimbang. Jangan kita jadikan hujah untuk kita buat benda-benda jahat. Ada golongan yang salah faham, akhirnya jadi tidak bertuhan. Ada pula yang jadi golongan Jabariyah. Yang ni ramai. Belajar ilmu hakikat, jadi Jabariyah ramai. Jadi Qadariyah susah nak dapat. Jadi Jabariyah ramai. Yang ketiga, sebab apakah sesuatu hal itu jadi rahsia, tersembunyi? Sebab hal itu disebut secara kinayah. Nak cerita lain, tapi nak tegak benda lain, tapi cakap di mulut ni lain. Sungguh pun dua-dua tu berkait. Kita sampaikan secara sindiran, secara tamsilan, secara perumpamaan. Kenapa tak cakap terus tapi cakap secara sindiran? Supaya lebih kuat kesan. Kalau cakap terus, orang tu tak rasa apa-apa. Contohlah, kita ni tak pandai main bola sepak. Orang cakap, dia tu tak pandai main bola sepak, dia tak terasa sangat. Tapi bila orang tu guna tamsilan, dia tu kaki bangku. Kita terasa, dia kata aku kaki bangku. Terasa, bila kena tamsilan tu terasa di hati. Tapi kalau dia cakap terus, dia tak pandai main bola sepak, biasa Bila dia kata kita kaki bangku, rasa macam nak marah. Sebab apa? Tamsilan tu kena tepat. Tu. Jadi orang tu kata kaki bangku, bukan dia nak suruh kita cek betul ke kaki dia tu kaki bangku. Bila kita cek, tak, kaki dia kaki manusia juga. Tapi rahsia di sebalik dia. Rahsia dia nak bagi tahu dia ni tak pandai main bola sepak. Macam itulah. Tidak disebut secara terus terang, tapi secara sindiran. Tujuannya supaya lebih mendalam dan lebih berkesan kepada orang yang mendengar. Contoh hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi Muhammad, apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam di dalam solat? Imam belum bangkit pada sujud, dia bangkit dulu dah. Bahawa akan diubah oleh Allah kepalanya kepada kaldai. Kata Nabi Muhammad, orang yang imam tak angkat
kepala lagi, dia dah angkat dulu dah. Ini kepala keldai. Sebenarnya ini tamsilan. Kalau kita cakap kat dia, jangan buat macam tu. Kamu bangun dulu pada imam, tak hormat imam, tak ikut peraturan, buruk kelakuan, nampak tak cantik, orang tengok pun macam tak berilmu. Jangan buat macam tu. Biar imam bangun dulu. Bila cakap macam tu, dia tak apa boleh nak berkesan. Tapi kalau kita kata, kepala kamu kepala macam ni lah, yang Rasulullah kata kepala keldai. Bila kata kepala keldai, dia terasa hati, aku bangkit dulu pada imam ni, kepala keldai rupanya. Bukan Nabi Muhammad kata kepala orang tu berubah jadi kepala keldai dah. Dia tamsilan, kinayah, dia sindiran. Jangan nak buat ni, ini kepala keldai. Bila kata kepala keldai, kita pun tak buat. Tapi kalau cakap jangan buat macam tu, tak macam tak hormat imam, tak terasa apa-apa pun. Cakap kepala keldai, baru dia tak boleh buat kepala keldai. Maksudnya orang itu bersifat dengan sifat keldai, iaitu bodoh dan dungu. Dah ada peraturan dah. Taat imam, tak kira siapa jadi imam, walaupun kita lebih handal daripada imam pun. Orang tu jadi imam, kita kena ikut. Dia tak angkat kepala lagi, kita jangan angkat dulu. Jangan nak mendahului imam. Contoh hadis. Hati orang beriman itu di antara dua jari daripada jari-jari Tuhan yang Maha Pengasih. Hadis riwayat Imam Muslim. Ni mutasyabihatnya. Kalau kita faham kod zahir, jadi rosak. Dia kena takwil. Kalau ikut aliran Asy'ariyah, takwil. Kalau Salafi Wahabi, dah kita percaya sudah. Tuhan kata dua jari dia, dua jari dia. Tak usah gambar apa-apa. Bahaya, dia syubhat. Dia bahaya. Kalau ikut aliran yang betul-betul Mujassimah, memang betul Tuhan ada jari. Jari macam kita, jari. Tu Mujassimah tulis. Yang Salafi Wahabi ni dia tengah-tengah, akidah syubhat. Dia kata tak boleh takwil. Tuhan kata dia ada jari, ada jari ya. Bahaya, akidah syubhat ni bahaya. Kalau ikut Asy'ariyah, Maturidiyah, kita takwil. Bukan maksud dia Tuhan, hati kita ni terletak dekat jari Tuhan, tak. Dia ada maksud yang lain. Kata Imam Ghazali, kerana kalaulah kita periksa akan hati orang-orang mukmin itu, maka tidaklah kita memperoleh di dalamnya anak jari. Kita cek jari hati orang beriman, memang tak jumpa jari kat dalam tu. Jari Tuhan jauh lagi lah. Maka ketahuilah bahawa itu adalah kinayah, adalah sindiran dari khudrah yang menjadi sir dari anak jari dan jiwanya yang tersembunyi. Dikinayahkan dengan anak jari itu dari khudrah, kekuasaan, kerana dengan cara yang demikian adalah lebih besar kesannya di dalam memahami kesempurnaan pengertian khudrah. Jadi bila dikatakan hati kita ni berada di antara dua jari-jari Allah, maksudnya Allah boleh buat apa saja. Hati kita ni tertakluk kepada dia sebenarnya. Walaupun kita kata hati aku berfikir nak buat itu, nak buat gini, sebenarnya itu semua permainan, pekerjaan Allah. Contohlah satu barang ada di jari kita, kita boleh buat apa saja kat jari kita, tak ada masalah. Dia nak cerita macam tu, nak ceritakan hati kita ni, jiwa kita ni sebenarnya ada dalam kekuasaan Tuhan, dan dia boleh buat apa saja. Bukan dia nak kata hati kita ni betul-betul ada dua jari dekat hati kita, jari-jari Tuhan. Kita cari memang tak jumpa.